Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam pertemuan untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya malam ini. Terima kasih Saudara Azrul Jalil. Anda hadir, begitu juga Yauman Asyiqa, Saudara Azrul Jalil, Saudara Syahid Ibrahim, Saudara Zamri TJ, Saudara Bakat Ahmad. Terima kasih, moga semua dirahmati Allah. Zizi Muhammad, Saudara Yus Aidira, Syaliah Muhammad. Begitu juga dengan Saudara Mustafa Ilyas, Ilyas Muhammad, Muhammad Radhi, Amah Mak, Saudara Aisyah, selamat malam, Nursidah Kasim, Puan Syarifah Hafifah dari Pasir Gudang, Saudara Muhammad Hashim Muhammad Din dari Kemayan, Saudara Fazil Yub, Saudara Abu Samah dari Puchung, Selangor, Saudara Hashim Alias dari Melaka, Saudara Zek Zul, Peter Nur Azman daripada Pokok Sena, Kedah, Saudara Muhammad Kapli, salam Madani katanya, Saudara Syahar, Saudara Ahmad bin Abdul Latif, saudara, gitu juga dengan Hajah Comel-Comel, Puan Syaliah, Waalaikumsalam, Sally Ahmad, saudara Mak Rosli, Saudara Rosli Misyah, begitu juga Saudara Muhammad Yusof, Saudara Muhammad Paridun Tukiman, Saudara Nordin Dir, Puan Rosmini dari Pontian, Johor, Rosini Kurungat daripada Johor, daripada Sarawak, Saudara Muhammad Hashim Muhammad Din, Salam Madani, Puan Marabiah Abdullah daripada Pandan Jaya, Saudara Limut, Saudara Fuad Rahman dari Subang Jaya, Saudara Cik Pa Mak No, apa khabar? Raja Kamal, Raja Bazian, apa khabarku? Tentulah seronok dapat cucu. Puan Normah Wan, begitu juga Bulan Terang, Saudara Abdul Rahman Abdullah daripada Johor Baru, Saudara Kamarul Azhari, Saudara Kamisan Dahlan daripada Gelang Patah, katanya Gelang Patah hujan, Saudara bin Haji Arsyad Sabiran, salam dari Johor, Saudara Abu Hasan Mat Tuhak dari Kuala Pilah, Muhammad Asri Dir dari Kuantan, Saudara Agus Salim, begitu juga Saudara Zainal Omar, Saudara Yusuf Hashim, salam pencerahan, Saudara Puan Nuraini, Saudara Wan M. Bakri, salam perjuangan, Puan Nur Aziah Azizan, terima kasih hadir, Saudara Kamis Nadi dari Bahau, line clear katanya, Saudara Arsyad Arifin, Saudara Mat Spana, Waalaikumsalam, Saudara Muhammad Araimi Sidik, kita juga Rusli Misha, Haji Osman, Saudara Abdul Qadir, Saudara Azrul, Saudara Bashkaran Ramasami, Tok Muda, apa khabar? Saudara Cendera Wasih, Saudara Zul Razali dari Kok Lanas, Kelantan, Saudara Hashim Alias, pasti menonton sahabat, terima kasih. Saudara Lim, Saudara Mat Isa, salam dari Rauk Pahang, begitu juga Jebat Pembela dari Kulim Kedah, Puan Rubidin dari Petaling Jaya bersama dengan pasangannya, doa saya anda sihat walafiat. Saudara Mat Spana Jaya, UMNO terus marah untuk rakyat Malaysia. Saudara Puan Aminah Kak Minah, apa khabar? Begitu juga Saudara Puan Nuraini Adnan, Saudara Hazari Tok Kaya, Saudara Haji Osman, Hafiz Azara, Saudara Mazlan Anak Lan, saudara. Saudara Zainuddin Ismail, Puan Umi Kalsum, salam cinta damai. Kita juga Saudara Muhaiza Ehsan, Saudara Borak Putih, Saudara Rashid Mustafa, Richard Bakri, Ibjah, salam pencerahan katanya. Begitu juga Saudara Wahab Zain, Saudara Ismail Mat, Nolnam, Lang Al-Banjari dari Sabah, Lang Al-Banjari, Saudara Mat Spana, tetap bersama bosku, Saudara Jamian Lajis dari Kota Tinggi Johor, Saudara Ramzul Zul, itu juga Saudara Ismail Mat, Raja Syarizat, dan teman-teman yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf. Seketika yang saya sempat santuni, Saudara Kamis Nadi, itu juga Saudara Abdul Hamid dari Kuantan Pahang, Saudara Kamis Nadi, Puan Zainah Latif, Rubiah Hussein dari Seremban, begitu juga dengan Awang Yusof, Saudara Jamaluddin Bujang, Saudara Ismail Mat, Saudara Amir Syahmat, Fatimah Ismail. Baik saudara, seperti biasa hari ini saudara, hari Rabu tanggal 14 Jun 2023, hari yang ke-1182. Nampak gayanya saudara, virus itu masih menyerang lagi. Terdapat juga kalangan warga kita yang dijangkiti oleh virus tersebut. Saya nak sebut tak boleh, tapi saya sebut virus, saya ingat tuan-tuan saudara semua faham ya.
iaitu virus yang melanda negara kita sudah masuk hari yang ke-1182. Jumlah keseluruhan tak dapat diberikan kerana Kementerian Kesihatan masih lagi belum menghantar kepada saya jumlah keseluruhan untuk minggu ini. Ya, Saudara Ajinomoto pada selamat malam bang. Waalaikumsalam. Din SBJ, waalaikumsalam. Saudara Mon Syahrim, Sigup Kasar, saudara Puan Nur Maria, Cik Norlia dengan Hatijah. Ya saudara, jangan lupa ini kita masuk dulu segmen untuk teman cari rezeki. Jadi, saudara Yusuf Saibi, salam dari Singapura katanya. Saudara Razali Stapa, dari Pasir Mas hadir, begitu juga Sayur Lan. Saudara, kalau anda mempunyai produk yang mahu saya wawarkan, tak ada masalah, hubungi Al-Azhar di talian 0113304141. Al-Azhar memasarkan setangih bakurnya dan juga minyak wangi daripada tanah Arab. Saudara, andainya anda tak dapat menghubungi Al-Azhar, boleh hubungi Siti Farehah di talian 0177114300. Jangan lupa dendeng manis Siti Farehah dan simpulan kasih Cik Siti. Memang sedap saya, harga rahmah. Itu juga popiah sira Siti Farehah boleh anda hubungi di talian 0177114300. Dan popiah sira Lady Maria dengan rasanya rangup, pedas, manis, juga harga rahmah, boleh saudara perolehi, hubungi saudara Nizam di talian 019-435-1203. Teman-teman yang nak berniaga, modal tak ada, tak tahu apa nak dijual, boleh hubungi Puan Ros Chun di talian 012-257-5917. Kerana Puan Ros Chun sedang mencari teman-teman untuk menjadi ejen syarikatnya, itu Emirus Super Carrier. Iaitu makanan sihat berasaskan oat, sesuai untuk bangun pagi, kita makan pagi, perut kenyang dan menambahkan tenaga. Hubungi Puan Ros di talian 012-257-5917. Terima kasih saudara kerana memberi kesempatan pada saya untuk mewawarkan produk teman-teman kita saudara. Kita masuk segmen naluri kehidupan. Ini sebagai saya lah saudara Mahiyah binti Harun, itu juga saudara Bahari Ismail, saudara Edi Tahir, sihat sokmo, wassalam. Saudara Ramzul Zul, dia kata waalaikumsalam Uncle Ottoman. Rohani Jonet, Zamri Ibrahim, saudara Ibrahim Cik Muda. Saudara, begitu juga dengan Hairil, salam dari Pontian. Saudara Sulaiman, saudara Lee Chi Sing, begitu juga Muhammad Abdullah. Baik saudara, kita santuni segmen naluri kehidupan. Kerana saudara, kebahagiaan itu adalah apabila kita memiliki hati yang tenang dalam menghadapi apa jua ujian dalam kehidupan. Itulah artinya kebahagiaan yang sebenar, selaras dengan petunjuk Allah dalam Al-Quran yang bermaksud, ketahuilah dengan mengingati Allah, hati anda akan menjadi tenang. Ini ayat ini daripada surah Ar-Ra'du ayat yang ke-28. Kerana baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, maksudnya bahawasanya di dalam tubuh badan manusia itu ada seketul daging. Apabila ia baik, baik pula lah seluruh badan. Tapi apabila ia rosak, maka rosaklah pula seluruh badan. Ingatlah, ia adalah hati. Itu hadis riwayat Bukhari. Artinya saudara, hati yang tenang itu, maka tenanglah seluruh badan. Jadi saudara, kalau hati kita kaya, artinya kita tenang, lapang dan berasa cukup dengan apa yang dimiliki. Jadi kita akan sentiasa bersyukur dengan apa yang ada. Sabar dengan apa yang tiada. Oleh itu, saudara, hati perlu dibersihkan serta dipelihara kesihatannya agar lahirlah sifat-sifat mahmudah seperti amanah, sabar, syukur, qanaah, redha, pemaaf dan dijaga daripada penyakit-penyakitnya seperti takabur, hasad, ataupun takut mati, bakhil dan sebagainya. Kemuncak kebahagiaan adalah apabila hati seseorang mampu mendorongnya melakukan kebaikan dan menghindari kejahatan. Dan larangan yang ditentukan oleh Islam ialah dengan mudah saja, iaitu tanpa mujahadah dan bersusah payah serta perlu difikir-fikirkan. Kerana baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, maksudnya, bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta benda, tetapi kekayaan itu sebenarnya ialah hati yang kaya. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim, saudara. Jadi saudara, peliharalah hati anda agar bila hati itu tenang,
diri kita tenang, harga kita baik, badan kita baik dan sihat, saudara. Ingat, saudara. Kita santuni mengutara kata, ini kiriman sahabat saya Tan Sri Osu Sukam, mantan Ketua Menteri Sabah. Katanya, lakukanlah yang terbaik di saat sisa usia masih berbaki dan sentiasa bertaubat agar usia kita yang berbaki itu dipenuhi dengan bekalan menuju ke Taman Firdausi. Dalam usia-usia begini, saudara, banyak orang mengatakan bahawa masih muda lagi, saudara. Kematian tidak menentukan sama ada anda muda ataupun tua. Saudara, ajal maut di tangan Tuhan, bila-bila masa saja dia boleh mengundang untuk menjemput kita. Ya, saudara Datuk Anwar Bakar, saudara Rosdiwan, saudara Pak Din. Saudara Azmi Nordin, salam dari Bagan Datuk. Begitu juga saudara Anwar Saleh, salam dari Tumpak Kelantan. Marzuki Yasid, begitu juga Ibrahim Said. Terima kasih, saudara. Baik, saudara. Usai, mutara kata, kita santuni pula pantun Pak Nazil. Pak Nazil dia hari hantar pada saya. Terima kasih Pak Nazil atas kiriman pantun yang begitu berarti bagi saya, yang sesuai untuk kita hayati bersama. Pak Nazil masih lagi berada di Perlis, di alam persaraan. Bekas guru ni saya, cikgu. Dan beliau terus berkarya dan kita mendoakan agar Pak Nazil sihat walafiat, supaya karya-karyanya dapat kita hayati bersama, saudara. Salam dari Sri Gading, katanya. Din SBJ, insya-Allah. Terima kasih, saudara. Begitu juga saudara Yus, saudara Puan Zabidah, Husin Qaldi, salam warga cinta damai, saudara Sabaruddin Din, begitu juga Ramzul, saudara Rosli bin Yunus. Baik, saudara. Apa kata Pak Nazil? Menurut Pak Nazil, buah salak mempelam sala, jarang-jarang dijual $4. Buruk akhlak, besar kepala, dibenci orang, apatah Allah. Jadi kalau kita besar kepala, buruk akhlaknya, saudara, dan bukan saja dibenci orang, Allah pun benci pada kita. Hayati pantun Pak Nazir tadi, saudara, itu peringatan. Tambahnya, ibu menyedia tepung talam, adik menanti menggigit jari. Angkuhnya manusia memusnah alam, akhirnya pasti terhukum diri. Jadi Pak Nazir berpesan pada kita supaya jangan kita memusnahkan alam. Jagalah alam ini, saudara, dengan sebaik mungkin supaya tak kena. Jadi kadang-kadang kalau alam sudah marah, habislah kita dengan banjirnya. Kalau pokok-pokok kita tebang, itu kata Pak Nazir. Terima kasih Pak Nazir. Dan saya harus memberi peringatan kepada pimpinan negara supaya janganlah berbelanja wang negara tanpa had. Kerana kita bimbang, negara boleh muflis, saudara. Saya tetap mengingatkan anda yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam apa-apa channel sekalipun, itu adalah tanggungjawab anda. Saya tidak bertanggungjawab sama sekali. Saudara, kerana saya tak ada kemampuan untuk memantaunya, saudara. Ingat, ini adalah pencerahan politik dan ada sedikit, kalau ada berita, saya masukkan berita-berita yang sesuai untuk perhatian kita semua. Dan bila saya memberi sebarang komen, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree, itu prinsipnya, saudara. Din SBJ, terima kasih Pak Nazil. Bukan Pak Nazir, ya, Pak Nazil. Nazil. Terbaiklah semua pantun-pantun Pak Nazil, katanya. Saudara Din. Jadi, saudara, kalau apa yang saya komen, anda tak bersetuju, tak ada masalah. Cuma kalau nak menyanggahnya boleh hantar kiriman, asalkan saudara menggunakan bahasa-bahasa yang baik, saudara. Ya, saudara A.R. Rahman, Puan Aminah Jaafar, Abdul Ghaffar Hamzah. Salam pencerahan dari Kuantan. Saudara, kalau saudara menulis apa-apa pun, gunalah bahasa yang baik. Ingat, saudara, kita adalah warga cinta damai. Kita warga negara yang sentiasa kaya dengan budi bahasa. Jangan tulis dengan bahasa-bahasa yang celupar, mencarut dan sebagainya. Saya tak mengizinkan halaman saya ini dipergunakan sebegitu, saudara. Anda nak sokong siapa, boleh, tak ada masalah. Tapi tak perlulah diwawarkan kerana nak sokong orang ni buruk. Tak payah. Jangan memburuk-burukkan sesiapa, saudara. Baik, saudara. Saya dapat kiriman daripada Kementerian Keuangan bahawa harga runcit untuk petrol masih lagi kekal di harga yang lama, sehinggalah daripada 15 bulan hingga 21 Jun. Menurut Kementerian Keuangan, harga RON 97, harga petrol, saudara, adalah RM3.37 seliter. RON 95, RM2.05 seliter.
dan diesel RM2.15 seliter. Jadi tak ada kenaikan. Bagaimanapun, untuk melindungi pengguna daripada kesan kenaikan harga sebenar minyak di pasaran global, kerajaan masih mengekalkan harga runcit tersebut, saudara. Itu yang harus saya nyatakan. Jadi kalau pergi ke Petropam, itulah harganya. Harga ceiling bagi RON 95 adalah RM2.05 seliter. Diesel RM2.15 seliter. Untuk ini kereta orang kayangan, kereta yang besar yang menggunakan RON di 97 kekal pada harga RM3.37 seliter, saudara. Dan ini, saudara, Pusat Ramalan dan Amaran Banjir Negara, Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia mengeluarkan notis kesiapsiagaan bahawa kemungkinan banjir kilat di 3 daerah di Johor dalam tempoh 12 jam akan datang. Anda berhati-hati kerana menurut notis yang dikeluarkan jam 5 petang tadi, banjir kilat diramalkan berlaku jika hujan yang signifikan berterusan di beberapa lokasi di daerah Keluang, Kota Tinggi dan Pontian, saudara. Keluang, Kota Tinggi dan Pontian. Jadi kawasan daerah Keluang yang berisiko dilanda banjir kilat adalah Mukim Ulu Benut, Mukim Kahang serta kawasan sekitarnya. Kota Tinggi pula melibatkan Mukim Johor Lama, Mukim Ulu Sungai Johor dan Mukim Sedili. Sementara di Pontian pula, saudara, melibatkan Mukim Air Masin, Mukim Rimba Terjun, Mukim Pontian, Mukim Api-Api, Mukim Air Baloi, Mukim Sungai Pinggan, Mukim Benut serta kawasan sekitarnya. Itu menurut kenyataan itu bahawa penduduk di sekitar yang saya sebutkan tadi, saudara, harus berjaga-jaga, dan jika anda diarahkan untuk berpindah, maka perlulah berpindah. Bagaimanapun, boleh layarilah laman web yang ada tentang bencana banjir. Sebab nampak agaknya di tiga daerah di Johor, saudara, kabarnya. Sebab itu tadi bila saudara ada mengatakan hujan, di Johor memanglah hujan. Terima kasih saudara Ismail Muhammad. Waalaikumsalam daripada Terengganu, saudara. Saudara Zahari SP komen sikit. Tang mana saya nak komen tu, saudara Zahari? Saudara tanya apa tadi tu? Tanya pembahas tadi Menteri Dalam Negeri dengan ahli PAS. Kejap lagi saya akan ulas, saudara, bila saya masuk pada segmen laporan Parlimen. InsyaAllah, ya, Puan Hasnah, Sir Ramzul, biasalah, kata apa, biasalah Ottoman Taro, Saudara Seri Temasik. Terima kasih, semoga sihat semua, saudara. Anjang Man, apa khabar, Anjang? Semoga anda juga sihat walafiat. Baik, saudara. Saya juga dipahamkan dari Kota Mekah. Ini teman-teman kita, saudara kita, sekarang ini mereka sedang berada di tanah suci Mekah untuk mengerjakan ibadah haji, saudara. Bagaimanapun, tabung haji menyatakan tempoh giliran menunggu. Kalau anda mendaftar hari ini, katanya tempoh giliran menunggu bagi umat Islam di Malaysia untuk menunaikan haji kini sudah berpencecah kepada 148 tahun. Kalaulah baru masuk daftar ni, kena tunggu 148 tahun lagi, saudara. Demikian menurut pengarah eksekutif tabung haji Datuk Seri Syed Saleh Syed Abdul Rahman. Dia katanya lebih 3.8 juta pendeposit tabung haji telah mendaftar dan menunggu giliran untuk menunaikan rukun Islam. Sabar, saudara. Jadi, menurut Tuan Syed Saleh yang juga Ketua Rombongan Haji Malaysia, jemaah haji yang terpilih supaya mereka segeralah memanfaatkan sepenuhnya peluang berada di tanah suci Mekah dengan melakukan amal ibadat. Jadi kita kena peganglah pada kedua kata kunci, iaitu syukur dan sabar. Syukur sebab berkepeluang untuk berada di tanah suci Mekah untuk menyantuni lambaian dan menjadi tamu Allah selepas menunggu sekian lama, serta sabarlah dengan setiap dugaan, termasuklah kerenah teman sebilik, cuaca panas sepanjang perjalanan haji. Katanya waktu beliau berucap pada majlis lamah mesra dan perlantikan sahabat maktab. Teman-teman kita yang ada di Mekah, saya mengharapkan anda bersabar. Jika ada dugaan, anggaplah itu dugaan. Itu, saudara. Baik, saudara, itu laporan seketika. Nak daftar sekarang tabung haji kena tunggu 148 tahun. Alhamdulillah, saya bersyukur. Sebab saya dah dapat melaksanakan ibadah haji pada tahun 2011 dulu. Syukur. Tapi rasa hati nak pergi jugalah, saudara. Sebab kota pada tabung haji kita tak banyak mana. Tiba 30,000 lebih saya setahun. Yang mendaftar 3 juta. Jadi 148 tahun lah tunggu, saudara. Baik, saudara.
Saya melihat sekarang ni, tadi saya berbual juga dengan sahabat saya yang concern itu pejuang muda, saudara Nordin Malik daripada ini Perak Tengah, Kampung Gajah. Beliau juga menzahirkan kerunsingan. Dia kata bagaimana hala tuju negara. Saya kata hala tuju negara sebagaimana yang selalu saya katakan sekarang, pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim sedang melakukan pembersihan. Jadi rumah yang nak dibersihkan tentulah penuh dengan sampah sarap, dengan sesawangnya. Macam mana nak makan kenduri dalam rumah begitu? Tunggulah sikit, saya kata. Bagaimanapun, beliau menzahirkan kebimbangannya apabila mendapat tahu bahawa contoh macam Kementerian Pendidikan, ramai pelajar-pelajar yang lepas Sijil Pelajar Malaysia, mereka tidak mahu meneruskan pengajian. Jadi ini katanya lebih kurang 100,000. Dah 4 tahun, 5 tahun ni menjadikan jumlahnya sampai 400,000 orang. Bagaimana mereka mahu memperbaiki kehidupan kalau pendidikannya tak setinggi mana? Saudara Haji Tahir, aku setakat Haji main dam je lah. Saudara Tahir. Terima kasih Cik Awang, salam perpaduan. Jadi dalam keadaan begini, kita mengharapkan agar Kementerian Pendidikan dapat mengkaji serta mencari upaya menggalakkan pelajar-pelajar kalau mereka tak mahu meneruskan pengajiannya setelah lepas SPM, masuklah TVET dan sebagainya, supaya mereka lebih mengetahui dan lebih bersedia untuk menghadapi cabaran tahun-tahun mendatang, saudara. Sebab saya melihat bagaimana Kementerian Pendidikan Malaysia memaklumkan bahawa ketidakhadiran pelajar dalam Sijil Pelajar Malaysia SPM 2022 katanya bukan sebabkan ponting, tapi dalam konteks keciciran. Jadi ada banyak dimensinya dan saya haraplah agar Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq dapat mengkaji dan berusaha. Kerana perkara tersebut juga dilontarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Bila jumlahnya ramai, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri semalam berada di Bangi katanya. Dan beliau menyatakan bila laporan ramai pelajar yang tidak menduduki Sijil Pelajaran Malaysia, ia perlu dipandang serius. Jadi Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq harus meneliti secara terperinci mengenai isu tersebut. Tak payah nak jadikan polemik. Tak perlulah kita salahkan orang ini. Usahakanlah supaya isu pelajar-pelajar ponting, pelajar-pelajar tidak meneruskan pengajian mereka ini dapat ditangani sebaik mungkin. Ini bukan kaleng-kaleng, saya. Ini bukan main-main. Kalau pelajar-pelajar tak mau masuk, tak mau meneruskan pendidikan mereka, bagi saya lah generasi akan datang, generasi yang tidak berilmu. Jadi mereka yang berada di Kementerian Pendidikan perlu mengkaji. Sambil-sambil itu, Yang Muat Datuk Seri Anwar Ibrahim kena lihat juga bagaimana kita mesti melakukan rekolensi terhadap kaki tangan kerajaan. Saya merasakan bahawa ada kelompongan di situ. Bukan mereka tidak mahu bersama-sama dengan pimpinan negara, tetapi saya merasakan bahawa ada sesuatu yang tak kena. Jadi sebab itu kita perlu melakukan rasionalisasi dalam kepimpinan. Memang tadi saya dengar Datuk Fadlah Yusof mengatakan bahawa mereka di PBT boleh dipindahkan. Tetapi bagi saya merasakan ada kelompongan yang perlu ditangani. Sebab itu dasar-dasar kerajaan yang mahu diusahakan, mahu diwujudkan oleh Perdana Menteri kadang-kadang terhenti, tak kesampaian. Itu saya melihat terus-terang. Jadi saya harus memberi pandangan ini supaya pimpinan negara dapat melihat secara serius. Lebih-lebih lagi mereka yang memegang jawatan tinggi. Kerana janganlah hanya sekadar apa sahaja isunya habis di meja ataupun di bilik mesyuarat. Lepas mesyuarat tak ada tindakan. Mesti ada follow up. Jadi kalau boleh juga lantiklah penasihat-penasihat daripada mereka yang berada di lapangan. Contoh saya katakan, kalau saya cakap malam-malam orang marah dengan saya. Bukanlah saya mau menyentuh tentang Menteri Pertanian dan keterjaminan makanan, tetapi saya merasakan contohnya Bermak Sabu kena panggil jugalah kalangan pengusaha-pengusaha ladang untuk duduk dalam badan penggubah dasar ataupun badan yang mahu menjalankan bagaimana nak melakukan islah dalam kepimpinan di Kementerian Pertanian. Kalau nak mengharapkan mereka yang ada di pejabat tu dah tepu mungkinnya saya. Kemudian banyak arahan-arahan tak kesampaian. Orang bawah pun kadang-kadang tak sampai. Jadi Menteri Pertanian bagi arahan begini. Jadi arahan itu tidak sampai ke bawah dan kabarnya juga katanya peruntukan-peruntukan juga masih lagi tak kesampaian.
Jadi kena dilihat persoalan ini. Banyak, ya, begitu juga kementerian-kementerian yang fungsinya kurang menyerlah. Saya bersyukur pada Allah SWT kerana menteri-menteri daripada UMNO, kerana mereka sudah biasa menjadi menteri, berada dalam kabinet, mereka dah biasa. Tapi bagaimana menteri-menteri yang datang daripada mewakili parti-parti yang tak pernah menjadi menteri? Saya lihat cuma Datuk Saifuddin Nasution. Macam Rafizi, terus terang saya katakan, dia tak pernah berada dalam kerajaan. Jadi sebab itu beliau harus mencari ataupun memanggil teman-teman kalangan ahli perniagaan untuk dibuat kajian. Hala tuju ekonomi negara. Kenapa perkara itu boleh berlaku? Sepatutnya begitu, saudara. Jangan fikirkan kita saja yang betul. Zaman pemimpin merasakan dianya betul segala-galanya sudah berakhir. Begitu juga saya selalu mengharapkan agar Tengku Zafrul, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Antarabangsa juga perlu melihat bagaimana mereka yang memperolehi AP ataupun permit-permit masuk kenderaan, macam-macam permit ada tu, perlu dikaji selidik balik sejauh mana mereka benar-benar menjana kewangan untuk negara dan keberhasilnya. Saudara AZS, dia kata tolong tengok kes yang berlaku dalam kem pelancongan seni budaya sekarang. Seni dan budaya, kem pelancongan dan seni budaya. Saya harap begitulah, saudara, sebab Menteri Pelancongan nampak gayanya kadang-kadang nampak mengarut lah yang bukan-bukan. Takkanlah apa makanan bakut teh pula nak jadikan sebagai makanan tradisi negara kita. Itu pelik agaknya. Itu saya setuju dengan AZS. Jadi begitu juga dengan aktiviti seni dan budaya perlu dipergiatkan supaya pelancong-pelancong dapat melihat. Ini daripada daya tarikan. Saya melihat terus terang saya kata ke saudara, yang dulu waktu Kementerian Pelancongan ini dipimpin oleh Tan Sri Kadir Sheikh Fadil, begitu juga dengan Nancy Shukri. Ada peningkatan, tapi sekarang ni nampak gayanya kita pun tak tahu. Memanglah kita memang menggalakkan pelancong, memang pelancong datang dari China begitu ramai. Tapi apakah kita hanya bergantung dengan kehadiran para pelancong daripada negara China saja? Banyak negara luar yang perlu kita pertingkatkan. Dulu sekitar tahun, tak silap saya, tahun 1997-98, kita mengadakan kempen sampai ke London, Malaysia Fest, kita buat kempen di Amerika untuk menarik pelancong. Perkara ini perlu dilakukan, perlu dipergiatkan. Saudara Omar Maidin, Fazilah Abdul tak faham. Nanti fahamlah saudara sebenarnya. Puzia Ismail, Waalaikumsalam, selamat malam. Dan saya melihat bahawa terus terang saya katakan, saya bersimpati juga dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berterusan berusaha untuk memperbaiki ekonomi yang selalu saya katakan ekonomi kita dah teruk. Tapi Pak Menteri kenalah mewujudkan kumpulan-kumpulan penasihat. Jadi ahli-ahli penasihat itu biarlah mereka yang terlibat. Bukan diambil daripada universiti saja. Kadang-kadang bukanlah saya nak mengecilkan para profesor kita. Tapi kalau terlalu ramai ada orang yang majlis penasihat, dan mereka tidak melakukan perniagaan, mereka tak tahu. Contoh saya katakan macam Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hak Ehwal Pengguna, Datuk Seri Salihuddin Ayub, tidak boleh meletakkan hanya kepada kaki tangannya saja. Panggil mungkin para pengimport, mungkin para pengedar, saudara. Begitu juga pekedai-pekedai yang mempunyai supermarket, duduk berbincang macam mana nak selesaikan masalah ini, bagaimana nak kurangkan harga makan. Itu sahaja. Betul saudara Mak Rafi Ahmad, dia kata Tan Sri Kadir Sheikh Fadil the best tourism minister. Saya cakap terus terang saudara, yang mana saya ingat saya boleh puji, kita kena pujilah saudara. Ini penting saudara, sebab pelancongan ini adalah antara sektor yang menjana ekonomi besar saudara. Setiap pelancong kalau dia datang ke negara kita, kalau dia bawa duit RM1,000, dia berbelanja RM1,000, artinya kalau sejuta, kita ada 1 bilion. Dulu pelancongan zaman Datuk Nazir Aziz siapa semua dulu saudara, kita dapat 30 bilion, 40 bilion wang. Jadi sebab itu bila wang masuk ke negara kita, jadi kedudukan ringgit kita kukuh. Kalau kita hanya mengharapkan datang daripada pelancong-pelancong dari China, bukan kita nak menafikan mereka, kehadiran mereka kita alu-alukan. Tetapi cari juga pelancong-pelancong yang lain. Terpulanglah. Saya rasalah bahawa kalaulah perlu ada perubahan dalam kabinet, antara menteri yang perlu dipikirkan untuk
ditukar antaranya Kementerian Pelancongan, Kementerian Ekonomi. Itu keadaannya. Dan saya juga mengharapkan agar Yang Amat Datuk Seri Anwar Ibrahim, masa sekarang ini masa untuk bekerja. Banyakkanlah waktu di pejabat daripada menghadiri aktiviti-aktiviti di luar yang mengundang ataupun banyak mengambil masa Yang Amat Berhormat di luar, sebab rakyat memerlukan sentuhan daripada Yang Amat Berhormat. Itu sekarang saudara Maidin, terima kasih. Bagi saya, saudara, saya tidak langsung bersikap pilih kasih. Kalau tak betul, saya kata tak betul. Saudara Maruzik Yasid, dia kata Datuk Seri Najib adalah Menteri Ekonomi the best. Tapi nak buat macam mana sekarang saya? Jadi kalau kita mengharapkan, takkanlah kita mau terus lena dengan puji-pujian. Sepatutnya kita akan berusaha sekarang ni, kalau dulu Datuk Seri Najib hadir sebagai antara menteri terbaik, kita kena zahirkan lebih ramai lagi menteri yang sebegitu. Jadi saudara Mustafa Hamid, dia kata kalau pelancong dari China, pastikan mereka pulang. Benar, saudara. Ini menjadikan membuatkan rakyat kadang-kadang resah. Saudara. Dan itu tentang kerajaan, kepimpinan negara. Kita mengharapkan agar hala tuju negara dalam sektor ekonomi mesti jelas dan rakyat dapat merasakan. Sebab hari ini tadi saya makan tengah hari di sebuah restoran, saudara. Restoran sedap, tapi saya tengok tokeh restoran itu menguap, saudara. Kerana pelanggan yang datang dalam 5-6 orang. Artinya dalam poket rakyat tak cukup. Saya pergi sebelumnya, kemarin saya makan nasi ayam kampung. Juga tokehnya menguap, saudara. Menguap tu artinya pelanggan tak ramai. Kenapa pelanggan tak ramai? Kerana wang dalam poket rakyat semakin menipis. Kalau mereka banyak wang, tak ada masalah mereka berbelanja. Dan di samping itu, saya berbual dengan pemilik-pemilik restoran. Mereka mengatakan bahawa harga barang sekarang ni meningkat. Bukan menurun. Naik antara 20 ke 30%. Suka tak suka, kesan daripada itu, mereka pun terpaksa menaikkan harga barangan yang dijual. Saudara Fazlilah Abdullah, Menteri paling best lah prestasi di zaman darurat. Pula dah. Saya tak tahulah Saudara Fazlilah Abdul. Zaman darurat mana ada bestnya sebab rakyat letak ini bendera putih. Dan saudara, saya amat mengharapkan agar Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bawa rotan lah, mana menteri tak ada perform tu. Pak Chu, tauke di Dekid Cukai Gigi. Tauke restoran Cukai Gigi letaknya. Saudara Samsul Syam, siapa? Panglima UMNO Johor, 3 orang masuk Perikatan Nasional. Belum ada lagi. Sabar lagi saudara, sebentar lagi. Dan ini masuk politik saudara, bahawa Kerajaan Kelantan telah mengumumkan bahawa Dewan Undangan Negeri Kelantan, DUN Kelantan, akan dibubarkan pada 22 Jun. Selepas Yang Amat Berhormat Menteri Besarnya menghadap ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Muhammad Kelima. Katanya hari ini dia telah pun membuat pengisytiharan pembubaran DUN Kelantan bagi penggal yang ke-14. Kerana beliau telah pun menghadap Sultan Kelantan untuk memohon perkenan pembubaran DUN mengikut pasal 2 perkara 46. Saudara kena tahu, saudara, tiap-tiap pembubaran sama ada Dewan Negeri atau Parlimen mesti mendapat restu Sultan di tetap negeri ataupun kalau Parlimen Tuan Agong. Tak boleh orang lain nak tiba-tiba nak bubar begitu saja. Nampak gaya sekarang ni dah setuju di Kelantan pada 22 bulan nanti akan terbubarlah Dewan Undangan Negeri Kelantan, saudara. Kerana pada pilihan raya 14 dulu, PAS memperoleh 37 kerusi, mengekalkan pentadbiran negeri sejak tahun 1990 lagi, saudara. Lama tu, 30 tahun lebih. BN hanya memperolehi 8 kerusi saja, saudara. Dan bagaimanapun satu kerusi milik BN jatuh pula ke tangan Parti Peribadi Bersatu selepas ahli Dewan Undangan Negeri kawasan Air Lanas, Datuk Mustafa Muhammad, mengisytiharkan keluar daripada UMNO. Masa tu, saudara, dia tinggallah UMNO bermodalkan dengan 7 kerusi. Saya juga mendapat khabar katanya bahawa Selangor mungkin terpaksa membubarkan Dewan Undangan Negerinya lebih awal. Tak silap saya katanya pada 18 Jun. Ini memandangkan kerana Duli Yang Maha Mulia Baginda Sultan Selangor bakal berangkat ke Tanah Suci Mekah untuk menunaikan fardu haji pada 20 Jun. Jadi baginda mungkin akan menandatangani proklamasi untuk pembubaran Dewan Undangan Negeri Selangor pada 18 Jun.
Negeri Sembilan pula bakal membubarkan Dewan Undangan Negerinya pada 30 Jun dan Pulau Pinang pada 28 Jun. Yang masih belum membuat pengumuman adalah dua negeri lagi, iaitu Terengganu dan Kedah, saudara. Saya juga ingin menyatakan di Kedah, walaupun Dewan Negeri belum dibubarkan, kabarnya pengagihan kerusi untuk DUN Kedah bagi pilihan raya 2023 ini, di Kedah terdapat 36 kerusi, saudara. Jadi untuk mentadbir negeri Kedah, mestilah mana-mana parti itu atau gabungannya mendapat sekurang-kurangnya 19 kerusi Dewan Undangan Negeri. Saya difahamkan bahawa Barisan Nasional UMNO memperoleh 18 kursi daripada 36, jadi setengah, saudara. Tapi kalau semua menang pun masih belum, UMNO belum boleh bentuk kerajaan lagi, melainkan dia bergandengan dengan mana-mana parti yang lain. Itu kalau dapat semua 18 kursi. Saudara, 18 kursi disediakan ataupun diagih. Ini katanya telah pun dipersetujui. Antara kawasan-kawasan Dewan Undangan Negeri yang bakal ditandingi oleh UMNO, air hangat itu di Langkawi, air hangat. Kemudian air hitam, N05 Bukit Kayu Hitam, N06 Jitra, N07 Kuala Nerang, N08 Pedu, N09 Bukit Lada, N15 Anak Bukit, N19 Sungai Tiang, N21 Gua Cempedak, N23 Berlantik, N24 Jeneri. Jeneri ni kawasan peti besar sekarang saya. N26 Tanjung Dawai, N27 Pantai Merdeka, N32 Kuala Ketil, N33 Merbau Pulas, N30 Bayu dan N36 Bandar Baru. Kabarnya begitulah, saudara. Tapi belum diumumkan. Tapi saya mendapat tahu culipan, saya bagi tahu lebih awal, saudara. Ini kabarnya telah pun dipersetujui. Sementara itu, Parti Keadilan. Keadilan akan bertanding di 10 kawasan. Jadi mungkin kerana Kedah ni dulu asalnya kubu pada UMNO. Keadilan pun nampak gayanya bermurah hati, bersedia, okey ambil lah bertanding 18 kursi. Keadilan mungkin bertanding di 10 kursi, iaitu N-Kuah di Langkawi. Selama ini Langkawi dua-dua UMNO, tapi kali ini Kuah akan ditandingi oleh calon daripada Parti Keadilan. N10 di Bukit Pinang, N12 Suka Menanti, N Alur Mengkudu, kemudian N22 Gurun, N25 Bukit Selambau, N28 Bakar Arang, N29 Sidam, N34 Lunas dan M35 Kulit. Itu PKR lebih kurang 10 Parti Keadilan. Itulah namanya bila kita bersatu ni, saudara. Sebab itu jadi satu ketumbukan yang besar. Sebab itu saya yakin ada ruang untuk Pakatan Harapan, kerajaannya mencapai kejayaan. Amanah pula dapat 6. Sebab itu saya lihat bahawa ada keikhlasan dalam pembahagian kursi di Kedah. Apabila N3 Kota Seputih, Amanah bertanding, N16 Bukit Rotan, Kubang Rotan, N17 Pengkalan Kundo, N18 Tokai, saudara, N20 Sungai Limau dan N31 Kupang. Kupang ni jangan lupa, saudara, dulu ada projek Kerpang apa tahu tak. Dan DAP hanya bertanding di 2 kursi saja, iaitu di Derga dan Kota Darul Aman. Itulah yang saya dapatan saya, dan kita melihat agar pilihan raya yang akan berlangsung nampak agak menariklah di Kedah. Apabila UMNO diberi jumlah kursi yang besar, seharusnya warga UMNO bertungkus lumus. Dah dapat 18 kawasan nak bertanding tu, kena berusaha lah supaya menang. Jangan pula kursi dapat tapi kalah, tak ada maknanya pun, saudara. Saudara Hariza Ina, Waalaikumsalam teman, selamat malam semua. Arif Shah, terima kasih. Ion Skyrock, sokong PN PAS, mereka fitnah. Rasanya dah selesai lah fitnah-fitnahnya. Saya mengharapkan tak ada lagi lah. Biar kita masuk gelanggang kali ini, janganlah caci maki. Tapi sebagaimana saya katakan semalam, bermula daripada bila dibubarkan semua negeri-negeri itu, maka adalah pesta caci maki, saudara. Bagaimana yang berlaku hari ini, saudara? Saya sekali lagi, saudara, sebenarnya teman-teman minta saya mengulas apa berlaku di Parlimen. Memang setiap kali bila saya mengulas keadaan di Parlimen, memang
Jiwa saya pedih, saudara. Kerana saya melihat ahli-ahli parlimen yang ada itu bukan mereka mahu memperjuangkan soal rakyat. Banyaknya bercerita soal politik. Memanglah keberadaan mereka dalam Dewan Rakyat itu kerana berpolitik. Tapi politik mereka lain tak ada, itulah ceritanya, saudara. Tak habis-habis. Sedangkan rakyat memerlukan perjuangan ataupun santunan mereka. Bila Pak Menteri ada, kena bagi tahulah apa yang kita mahu. Sebab rakyat menghantar mereka sebagai ahli parlimen untuk mengutarakan permasalahan rakyat di Dewan Rakyat. Nama lagi Dewan Rakyat. Terima kasih Zarihi dari Pasir Mas, Jimmy Tan. Terima kasih, bagilah saya tu one gifted badge katanya. Jimmy Tan, begitu dengan Cik Kia, saudara Ion Skyrock, saudara Sejati, saudara Saklina, saudara Awangku, Johasri dan Rahmat Abu. Saudara, sebab sekitar jam 12.50, waktu yang berhormat Menteri Dalam Negeri Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution memberi penjelasan, menjawab tentang bawah perkara ini yang menyentuh soal suakam. Jadi beliau menyatakan bahawa negara kita sepatutnya tak seharusnya dalam percaturan politik ini menggunakan isu-isu agama untuk menggapai politik. Jadi saya melihat, saudara, tapi berlaku perbalahan antara ahli Dewan Undangan ahli parlimen. Tengah sewaktu Datuk Seri Saifuddin tengah bercakap, dia kata dia mengharapkan sebab agama Islam itu suci, sepatutnya kita bersangka baik, tidak menggunakan agama Islam itu sebagai untuk memecah belahkan, saudara, tuduh menuduh begitu. Tiba-tiba saja ahli parlimen Jasin dia bangun terus, dia menyanggah. Berhentikanlah, dia kata, takkanlah menteri nak bercakap buat fitnah. Masa bila menteri buat fitnah? Saya mendengar apa yang dikatakan oleh Datuk Seri Saifuddin. Dia kata Islam itu semua sifatnya, Islam itu untuk kebaikan, untuk kita, bukanlah untuk berbalah. Jadi kata fitnah, tang mana fitnahnya? Jadi saya kata bahawa itulah keadaannya sebagai ahli parlimen, dia tidak tahu bila masa nak mencelah. Bukan tiba-tiba mencelah, oh fitnah, ini tak baik, takkan menteri tabur fitnah. Bila masa dia nak menjelaskan dapatan beliau, sebab membincangkan soal suakam, soal negara kita. Sebagai Menteri Dalam Negeri, tentulah beliau mempunyai banyak informasi-informasinya. Dan beliau menzahirkan kegusaran apabila agama kesucian Islam itu digunakan untuk menarik sokongan guna politik. Sedangkan kita harus berpolitik untuk mentarbiahkan ataupun menyebarkan syiar Islam, menjaga kepentingan Islam, bukan menggunakan Islam untuk mendapat jawatan ataupun untuk mendapatkan sokongan politik. Jadi saya rasa Pak Azab tu mungkin dia terasa lah sebab kebiasaan. Saya rasa lah ahli parlimen Jasin ni dia kena balik sekolah balik lah. Boleh berkata tuduh fitnah masa bila? Saya tidak nampak tadi Datuk Seri Saifuddin Nasution membuat fitnah di Dewan Rakyat. Tapi dituduh. Maka berlakulah perbalahan. Tuduh menuduh apa semua, bahawa ini fitnah, biadab dan sebagainya. Dan akhirnya apa lagi, saudara? Naik pula Jelutong. Jelutong dia kata point of order lah. Sebab ahli parlimen tak bolehlah mengeluarkan sebarang kenyataan yang biadab dan sebagainya, tak boleh. Kenalah tutur bahasa dengan baik. Dan beliau ditegur oleh speaker. Speaker kata, Yang Berhormat, tarik baliklah kenyataan itu. Tak, dia tak mau. Degil. Selepas 2-3 kali ditegur dan beri peringatan, kalau dia tak tarik, maka dia akan dibawa kepada Jawatankuasa Tata Tertib sebagai ahli parlimen, barulah menarik. Sudah pula, dia lutung pula kena. Sebab ada pertukaran, perbalahan. Kemudian, datang pula saudara sahabat saya, saudara Awang Hashim daripada Pendang. Campur. Begitu juga, datang daripada ahli parlimen Stew daripada PAS. Berbalah-balah dalam parlimen. Naik pula Sani daripada Ulu Langat. Jadi ertinya, saudara, Dewan Rakyat hari ini, waktu-waktu saat-saat akhir, mau berehat untuk makan tengah hari, dipenuhi dengan cacian, jerit pikik, seperti kandang zoo, saudara. Saya rasa, saya sedih, saudara. Terus terang saya katakan, saya amat kecewa melihat tingkah laku ahli parlimen. Saudara? Betul, saudara. Saudara harus ditanya. Jadi bebal lah sikap ahli parlimen sebut.
Tak ada fitnah pun, dia tak tuduh. Sebab dia sebagai Menteri Dalam Negeri, dia tentu mendapat laporan daripada banyak mengatakan bagaimana agama ini digunakan untuk tujuan politik. Kita sepatutnya gunakan politik untuk mempertingkatkan syiar. Bagaimana nak menjaga agama kita, kesucian agama kita. Kita dah ada politik, bukannya gunakan agama untuk tujuan politik. Itu berbeza dua perkara saya. Dan apabila Parlimen jadikan begitu, sekali lagi saya kecewa saya. Sebab itu petang tadi saya malas nak tengok. Malas saya nak tengok. Walaupun ada lah tadi ada perbincangan sedikit, tengok sekejap malas lah saya kata. Ini keadaan tambahan pula. Hari ini membincangkan persoalan tentang warga apa ini Aiwal, orang-orang asli, ya saudara. Itu keadaannya. Saudara Hazan Nurin Hassan, siapa yang mulakan dulu? Yang mulakan dulu Jasin. Wabi Datuk Sri Saifuddin Nasution menjelaskan bahawa sewajarnya lah Suakam ini dia pertingkatkan lagi. Dan supaya dia pertingkatkan agar tidak adalah pihak-pihak yang menggunakan Islam itu untuk dia pun bangkit. Ya dah, yang awak menteri itu semua fitnah. Fitnah tang mana saudara? Tak tahulah saudara. Saya Saudara Azli Abdullah, ya mungkin dia pun tak pernah mimpi nak jadi wakil rakyat ataupun dia mimpi. Saya begini saudara, saya mengharapkan agar politik kita benar-benar matang. Saudara, ya, lucu dan amat menyedihkan apabila Parlimen tidak digunakan sebagai landasan untuk berjuang untuk rakyat. Macam saya katakan semalam lah, mereka yang hadir ke Parlimen dapat allowance, tak kabarnya RM350. Allowance sehari. Rakyat nak dapat RM350 kalau bawa Grab tu pecah buntut, saudara. Bukan senang. Rakyat penuh getah takkan mimpi untuk dapat RM350. Peniaga-peniaga Makcik Kiah buat meniaga nasi lemak tidak mungkin boleh dapat RM350 untung bersih. Mereka bulat-bulat masuk ke kantong mereka RM350. Bukan itu saja. Allowance hotel, allowance perjalanan, tiket kapal terbang. Banyak saudara. Semua itu saya melihat tadi bila saya lihat bagaimana kecoh di Parlimen. Saya geleng kepala, saya kata lebur lagi lah duit rakyat. Dibelanjakan oleh ahli Parlimen yang tidak mendatangkan sesuatu untuk rakyat. Sebab itu saya katakan mereka ini zalim pada rakyat. Mereka tidak amanah pada pengundi. Dan saya tak dengar pula ada ahli Parlimen yang lain bangun. Sudahlah Yang Hormat, kita nak bincang sekarang ni. Bagaimana rakyat, tak ada rumah rakyat dan api pun sudah naik tarif ke. Ataupun bagaimana harga barang. Gunakanlah Parlimen. Ini tidak begitu saudara. Cuma semalam, saya lucu juga bila semalam, sahabat saya, ahli Parlimen Bagan Serai, Al-Ustaz Idris Ahmad. Tiba-tiba dia kata bahawa sekarang ini, katanya ahli Parlimen daripada Parti Pembangkang diseksa zahir dan batin. Pula dah, saya kata. Tang mana zahirnya, tang mana batinnya diseksa. Kononnya kerana ahli Parlimen tidak mendapat peruntukan daripada kerajaan. Saya katakan, kalau you sebagai ahli Parlimen, tak perlu disuarakan, buat surat terus hantar pada Kementerian Kewangan. Saya sebagai ahli Parlimen, rakyat saya memerlukan 1, 2, 3, 4. Saya tidak yakin Perdana Menteri ataupun Menteri Kewangan akan menolaknya. Tapi kalau tidak, mesti ada peruntukan RM300,000, RM500,000. Ini zaman sekarang ni bukan zaman macam dulu-dulu. Ini zaman Datuk Seri Anwar Ibrahim. Setiap wang perlu diperhalusi. Jadi mereka mengutarakan mesti. Kerajaan mesti bagi peruntukan RM1,000,000 setahun pada setiap wakil rakyat. Bolehlah pergi sini demo itu apa buat pak. Jadi akhirnya wang rakyat juga yang dituntut oleh mereka. Saudara Babrik, bila menteri minta Jasin katakan yang mana fitnah, jelas sekali dia merapu. Itu keadaannya saudara. Ya Babrik, saya melihat sebab semalam bila ahli Parlimen daripada Bagan Serai, Al-Ustaz Idris, dia kata bahawa pembangkang sekarang ni diseksa zahir dan batin. Tang mana bahawa kerajaan menyeksa zahir dan batin pada pembangkang? Yang saya tahu, mereka menuntut untuk diberi peruntukan. Peruntukan pula tu bukannya bersasar. Tidak. Mesti ada jumlah begini. 1 juta ke, 500,000 ke untuk parti pembangkang. Saya rasa ini bukannya. Saya yakin ahli Parlimen daripada parti kerajaan pun tak dapat peruntukan sebegitu. Itu keadaannya. Ini duit rakyat, saudara. Saudara Ahmad Ramli. Wabipas menang hasil duit.
Saya tak maulah katakan duit halal haram dan sebagainya. Saya minta maaf lah secara Ahmad Ramli. Saya tidak suka untuk menuduh dan maki hama mereka. Cuma saya nak jelaskan, kalau PAS benar-benar ikhlas dalam perjuangan mereka, tak perlulah nak tuduh UMNO ni baik dengan DAP, UMNO ini menjilat DAP. Sebab saya lihat saudara, ini saya cakap terang saudara, dalam kumpulan, dalam Perikatan Nasional ada parti gerakan. Parti gerakan yang sekelambu dengan parti PBM dan PAS. Kerana pada saya kena refer balik saya. Pada saya lihat tadi saya terkejut. Pada 24 September 2016, seorang wartawan Zulaikha Zulkifli melalui Malaysia Kini, dia menuliskan bahawa kenyataan Presiden Gerakan, iaitu Gerakan minta kerajaan tidak utamakan rang Undang-Undang 355. Itu nyata saudara. Jadi ini rakan kongsi mereka. Jadi jangan tuduhlah UMNO ni baik dengan DAP satu kesalahan. Sedangkan gerakan yang menentang RUU 355 pada tahun 2016 ternyata. Sebab itu saya harapkan agar ahli politik jangan lontarkan sebarangan. Semua itu direkod. Besok-besok akan dikaji balik semula. Saudara jangan lupa, pada tanggal 14 September 2019, ya, ini tulisan daripada Kasturi Jayendran. Apabila gerakan, masa itu jangan lupa saudara, Pakatan Harapan, kita menentang ISET. Gerakan sokong ISET. Mau ISET diratifikasikan. Dan hari ini, gerakan adalah dalam satu kumpulan Perikatan Nasional. Kata pemimpin gerakan, sekolah agama adalah ancaman sebenar pada perpaduan negara ini dan bukan sekolah vernakular. Itu kata Dominic Lau, pemimpin gerakan, dengan tajuk besar Gerakan Melawan Sekolah Agama. Malahan dalam tulisan Kasturi Jayendran, dia juga ada melaporkan bahawa gerakan mau mencabar tulisan Jawi. Orang begini yang ada dalam kumpulan mereka. Tapi yang dimaki, yang dihamun UMNO. Kerana UMNO bersama-sama dengan Pakatan Harapan, dalam tu ada DAP. Sebab itu saya kata tak payah nak tunding lah. Move forward. Yang mana yang sudah tu sudahlah. Paling tidak pun sekarang ni saudara, UMNO bukanlah menundukkan, tidak. Tapi kita dalam satu perpaduan, kita dapat mententeramkan keadaan. Agar mereka tidak terus celupar dan menyentuh perasaan hati warga bangsa kita. Saudara, ini keadaannya. Dan saya seronok juga tengok gambar tiba-tiba Haji Hadi boleh berdakapan dengan Tun Daim Zainuddin. Tak apalah yang itu saudara. Tapi saudara, saya nak bagi tahu. Banyak orang bertanya dengan saya berapa lama PAS boleh bertahan dalam Perikatan Nasional. Saya menyangkakan tak lama mana. Sebab rekod nikah cerai PAS ni saudara, saya ingat ada berapa rekod? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 rekod PAS ni adalah antara parti yang nikah cerai, nikah bercerai. Artinya tak lama bertahan. Berbeza dengan UMNO Barisan Nasional. Sejak kita bawa Merdeka sampailah sekarang, walaupun kita disinggung, walaupun ada kenyataan-kenyataan dan mereka gagal, tapi kita masih menyantuni dalam sebuah dengan akrab persahabatan dalam Barisan Nasional. Kita dengan MCA dan MIC. Jangan lupa saudara, dalam gabungan Barisan Nasional, tapi PAS pada tahun 1973 sehingga 1977. 4 tahun saja pernikahan antara PAS bersama Barisan Nasional. 4 tahun je tahan, lepas itu bercerai. Kemudian pada tahun 1986, atas nama Harakah Keadilan Rakyat, saudara, setahun je bercerai. Kemudian pada 1989 hingga 1996. Jangan lupa saudara, ini waktu itu adanya Parti Semangat 46. Wujudlah Angkatan Perpaduan Ummah, APU saudara. Bertahan 1989 hingga 1996. Selama 7 tahun. Cerai. 1998 sehingga tahun 2004. Selama 6 tahun. PAS bersama Barisan Alternatif. Juga bercerai. Pada 2008 sehingga 2015, selama 7 tahun. PAS bersama dengan Gagasan Sejahtera. Gagasan Sejahtera 2016 hingga 2018. 2 tahun saja saya tempoh. Bercerai. 2019.
14 September memeterai piagam muafakat nasional antara PAS dengan UMNO. Jangan lupa saya. Tapi tahun 2020 bercerai setahun. Hari ini PAS bersama Perikatan Nasional. Kita tunggulah tengok daripada 2020 sekarang ni dah 3 tahun. Apakah mereka akan bertahan untuk selama-lamanya? Wallahu alam bisawab. Jadi mereka banyak. Ini track record, saudara. Yang dipuja oleh orang tu apa semua, kata PAS tu betul dan sebagainya. Bagi saya lah. Kalau semua orang dikatakan salah, apakah mereka betul? Saya selalu berkata pada teman-teman saya, kalau dia kata orang ni salah, orang ni tak betul, orang ni tak sesuai, apakah anda yang betul segala-galanya? Ini rekod, saudara. Saya bukan nak menuduh, tapi bagi rekod yang kita ada, rekod nikah cerai PAS ni. Bagi nikah dengan Barisan Nasional 4 tahun saja, daripada 1973 sehingga 1977. Kemudian dalam Harakah Keadilan 1986, setahun saja, saudara. Kemudian Angkatan Para Umat APU bersama dengan Muhammad Tengku Razali. Sebab tu akhirnya Tengku Razali dia terus terang, dia kata PAS ini adalah diibaratkan seperti pelacur politik. Marah sangat yang orang melihat Tengku Razali Hamzah. Kerana PAS ni pada dia lah, dia pun boleh ditipu atau terpedaya dengan cara PAS. Itu Angkatan Para Umat 7 tahun. Barisan Alternatif 1998 sehingga 2004, 6 tahun. Nak wujud pula Pakatan Rakyat. Ada DAP dalam tu, saudara. Berpeluk-pelukkanlah dengan DAP, dengan Parti Keadilan. 2008 hingga 2019, 7 tahun. Bercerai. Kemudian wujud pula Gagasan Sejahtera 2016 hingga 2018. Selama 2 tahun. Adanya DAP situ. Cerai juga, saudara. Kemudian Muafakat Nasional yang mengalirkan air mata, ramai orang menangis melihat bahawa sudah selesailah masalah perbalahan sesama Melayu umat Islam. Tak kesampaian, setahun lagi saya berdagai-dagai. Hari ini dia dengan Perikatan Nasional. Tapi dah mula rapat pula dengan Dr. Mahathir. Dah mula berpeluk-peluk pula dengan Tun Daim Zainuddin. Apakah ada agenda? Wallahu a'lam bisawab. Jangan tanya saya, tanyalah warga PAS sendiri. Saya nak sebab saudara saya juga melihat bekas calon PRK, Pilihan Raya Kecil Cini, saudara Muhammad Syukri Muhammad Ramli. Saya dapat kirimannya. Sebab dia kata bahawa sebenar-benarnya PAS tikam belakang UMNO. Ini dia menyatakan sebab beliau hadir sebagai calon bebas waktu pilihan raya kecil di Cini dulu. Dia kata saya tertarik dengan kenyataan PAS Pahang yang menyela tindakan Menteri Besar Pahang Datuk Seri Haji Wan Rosli Wan Ismail yang didakwa menuduh parti itu tikam belakang hingga menyaksikan Muafakat Nasional berkubur di Pahang. Ini tulisan daripada saudara Muhammad Syukri Muhammad Ramli, saudara. Beliau adalah bekas calon bebas di PRK Cini. Katanya, kenyataan dibuat oleh Ketua Penerangan PAS Pahang, Ustaz Tarmizi, dilihat umpama meludah ke langit. Namun akhirnya terpecik muka sendiri. Saya melalui kejadian yang dinafikan oleh PAS. Malah saya adalah saksi hidup yang melalui detik tersebut ketika menjadi calon bebas di pilihan raya kecil Don Cini pada Julai 2020. Waktu itu, pilihan raya kecil terbabit menjadi ujian pertama PAS dan UMNO membawa jenama Muafakat Nasional di Pahang. Beberapa hari selepas saya umumkan hasrat saya untuk bertanding bebas, saya telah pun dihubungi oleh pemimpin PAS Cini. Mereka mahu bertemu saya secara sulit. Jadi ketika pertemuan itu, saya dipelawa bertanding bebas dengan sokongan pengundi PAS. Mereka mendakwa bahawa ahli PAS ada lebih 6,000 orang yang boleh diberikan pada saya asalkan saya bersetuju dengan syarat dan perjanjian. Dan tiada siapa pun tahu pertemuan sulit yang diadakan kerana ia dikawal dengan baik. Dan saya ditawarkan bertanding bebas dan jika menang, saya perlu istihar masuk PAS dan melepaskan Don Cini untuk ditandingi oleh calon lain pada PRU 15. Maknanya, kata saya bertanding hanya untuk tumbangkan UMNO di situ. Kemudian, saya perlu tinggalkan kursi itu pada pilihan raya berikutnya untuk memberi laluan kepada calon mereka. 2 kali pertemuan diadakan. Jadi saya bertanya, kenapa perlu lawan UMNO sedangkan PAS bersama parti itu dalam Muafakat Nasional? Kerana mereka kata mereka kecewa kerana Datuk Seri Najib Nur Razak tidak memberi laluan PAS bertanding di situ, di Cini. Selepas calon BN yang ditampilkan tidak berkaliber katanya dan isu serta masalah peribadi yang menyebabkan BN kalah. Jadi katanya PAS ada calon popular dan berpendidikan tinggi yang boleh menambah hati pengundi. Jadi berasaskan
Pada itu, PAS mahu calon mereka dipilih. Tambahan pula, parti itu telah menang BN di 6 pilihan raya kecil sebelum itu, termasuklah memenangkan MCA di pilihan raya kecil Tanjung Piai. Malah, katanya mereka BN sudah kuasai 3 DUN. Jadi perlulah bagi pada PAS. Kata di kawasan Pekan itu, BN ada di DUN Pramu Jaya, DUN Pulau Manis dan DUN Bebar. Sepatutnya berilah satu kursi DUN untuk PAS bertanding sebagai semangat setiakawan dalam Muafakat Nasional. Jadi, jika ambil kursi DUN sini, maka PRU15 di mana pula PAS nak bertanding katanya. Jadi mereka memikirkan soal kursi mereka. Jadi justru itu nampak bagaimana menurut tulisan saudara Muhammad Syukri bahawa beliau telah pun dipinang supaya bertanding. PAS kononnya akan menyokong. Tapi akhirnya tak ada mana-mana pun. Dia kalah lah, saudara Muhammad Syukri ni kalah. Tetapi dia merasakan bahawa itulah permulaan bagaimana PAS faham mereka sikap tikam dari belakang. Apakah PAS juga akan melakukan dalam Perikatan Nasional? Wallahu a'lam bisawab. Kita tunggulah nanti saudara. Sebab itu saya merasakan dalam pilihan raya negeri di 6 buah negeri nanti, contohnya macam di Kelantan, kabarnya lah saudara, PAS cuma bagi pada Parti Bersatu 8 kursi je. Jangan lebih, sebab dia merasakan dia abang besar. Saya tak mau cakap lebih saudara, saya bercakap dari segi rekod dan saya mengharapkan supaya kita faham bagaimana politik ini sepatutnya. Janganlah kita meletakkan kepentingan diri kita saja saudara. Dan hari ini apa yang berlaku di Parlimen amat mengecewakan. Tak tahulah, mudah-mudahan besok adalah sesuatu, ada wakil rakyat yang benar-benar berjuang untuk rakyat. Saya amat kecewa bagaimana perjuangan rakyat dinafikan oleh ahli Parlimen, di mana mereka lebih meletakkan kepentingan politik daripada kepentingan rakyat. Berdoalah kita saudara agar hadir wakil-wakil rakyat yang benar-benar berjuang untuk rakyat. Rakyat menghantar mereka ke Parlimen untuk mewakili kita dalam memperjuangkan soal kehidupan rakyat, tapi dihampakan. Jumpa lagi besok saudara. Selamat malam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.